Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan semoga kita dirahmati dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih lagi berada dalam kawalan pergerakan, mudah-mudahan kita sentiasa dinaungi oleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila menyentuh persoalan yang berkaitan dengan ujian di dalam kehidupan, kadang-kadang ujian itu datang dalam bentuk perkara yang kelihatan sukar, dalam bentuk penyakit, dalam bentuk kesusahan, kemiskinan, kelaparan dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat pandangan orang terhadap ujian-ujian yang berbentuk kesusahan itu biasanya dilihat dengan pandangan yang negatif. Apabila kita melihat seseorang itu diuji dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dengan kelaparan, dengan apa saja yang bersifat negatif, yang bersifat orang kata yang kelihatannya adalah buruk pada pandangan zahir manusia, biasanya orang akan lihat dengan pandangan yang negatif. Biasanya orang akan nilai, orang akan membuat justifikasi bahawasanya orang itu adalah orang yang teruk, orang yang kerana mungkin dia ni ada banyak dosa, dia banyak melakukan kesalahan, maka sebab itulah dia ditimpakan dengan ujian, dengan bala, dengan malapetaka, dengan kesusahan dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Islam mengajar kita sebaliknya. Sebenarnya sebarang ujian yang diuji oleh Allah kepada seseorang hamba itu, kita tidak boleh melihat ujian itu dengan pandangan yang negatif. Islam mengajar kita sesuatu ujian yang kita hadapi dalam hidup kita untuk kita sentiasa melihat kebaikan di dalamnya. Untuk kita melihat kebaikan di dalamnya. Maksudnya, janganlah kita bersangka buruk terhadap orang yang diuji dengan kesusahan. Sebenarnya, ujian yang berbentuk kesusahan itu boleh menjadi kebaikan kepada orang yang diuji itu. Sebab kebaikan itu bukan dilihat kepada ujian tersebut. Kebaikan atau keburukan, baik atau buruk, tidak dilihat kepada bentuk ujian yang dihadapi oleh seseorang. Tetapi baik dan buruk itu melihat kepada bagaimana tindak balas seseorang itu terhadap ujian yang dihadapi. Sekiranya dia diuji dengan penyakit, kanser, penyakit yang parah, yang sukar untuk dirawat, yang tidak ada rawatan yang dapat menyembuhkan, maka sekiranya dia bersabar dengan ujian tadi, dia redha dengan ketentuan Allah, dia tidak menyalahkan, dia tidak merenggut, dia tidak mengeluh, dia redha dengan takdir Allah Ta'ala, dan dia sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia sentiasa tunduk, sujud kepada Allah, sentiasa mengadu kepada Allah, sentiasa pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ujian dalam bentuk kesakitan, penyakit tadi akan mengangkat darjatnya, akan menghapuskan dosanya, akan menjadikan dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah yang diajar oleh Nabi SAW, yang mana orang beriman itu sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengikut sangkaan kita terhadapnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, firman Allah Ta'ala, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Sekiranya kita sentiasa positif dan bersangka baik di atas sesuatu musibah, atas sesuatu perkara yang menimpa kita,
maka perkara itu akan dinilai mengikut sangkaan kita. Sekiranya kita sentiasa bersangka baik dengan Allah, dengan kita mencari sisi-sisi sudut-sudut yang positif, yang baik di sebalik ujian tadi, maka kita akan beroleh kebaikan daripadanya. Tetapi sekiranya sebaliknya, kalau kita mengeluh, mencari salah, menyalahkan orang, maka kita tidak akan beroleh kebaikan daripadanya, bahkan kita akan lebih parah lagi keadaan kita, ditambah lagi dengan kesusahan, dan kita tidak akan memperoleh apa-apa manfaat daripadanya, bahkan kita akan semakin hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.